Yang Ketua, saya mohon mencadangkan suatu enactment bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Yang Ketua, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana berkat limpah rahmatnya kita dikurniakan kesihatan yang baik serta kesempatan untuk melunaskan tugas dan tanggungjawab dalam sesi pembentangan Belanjawan Negeri Pahang 2023 pada hari ini. Marilah kita melafazkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umat kebanggaan baginda, insya-Allah. Seterusnya, patut menjunjung setinggi-tinggi kasih ke sisi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, yang juga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'im Billah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemusri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Mahrum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Hash, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tunku Mahkota Tengku Ahsanah Ibrahim Alan Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah atas segala bimbingan, nasihat dan tunjuk ajar sepanjang patut mengurus tadbir Kerajaan Negeri Pahang. Yang berhormat Datuk Seri Yang Ketua, Belanjawan Negeri Pahang 2023 yang bakal saya bentangkan ini bukan sahaja satu kerangka dan perancangan perbelanjaan serta pembangunan negeri. Sebaliknya, ia turut membawa beberapa pengertian yang lebih penting dan besar. Pertama, ini adalah naskah yang mengandungi agenda pembangunan sosial ekonomi yang mampan dan seimbang untuk negeri Pahang. Kedua, ini adalah satu pakej pembangunan yang syarat dengan pelbagai bentuk imbuhan, bantuan, insentif serta rangsangan demi memastikan rakyat menjadi fokus dalam segenap agenda negeri. Ketiga, ini adalah satu manifestasi komitmen dan kesungguhan kerajaan negeri untuk melonjakkan Pahang ke satu kedudukan yang lebih baik, lestari serta berupaya menjadi antara penjana ekonomi terpenting negara. Bersandarkan kepada perspektif ini, maka tema Negeri Stabil, Rakyat Sejahtera telah dipilih menjadi pasak utama kepada keseluruhan Belanjawan Negeri Pahang tahun 2023. Yang berhormat Datuk Seri Yang Ketua, belanjawan kali ini merupakan kemuncak kepada suatu siri perjalanan yang penuh dengan latar politik yang unik dan tersendiri. PRU ke-14 4 tahun lalu menyaksikan buat pertama kalinya dalam sejarah tanah air Barisan Nasional tidak lagi menguasai pemerintahan di peringkat persekutuan. Peralihan kuasa tersebut, sekalipun berlaku secara aman dan matang, telah memberi banyak cabaran kepada kerajaan negeri. Saya masih ingat, pada awal pentadbiran saya sebagai Menteri Besar, kami di Padang Serong dan diserang dengan pelbagai tekanan. Rakyat dimomokkan dengan kebencian oleh para pemimpin Pakatan Harapan, sehinggalah kerajaan negeri difitnah, kononnya memiliki kedudukan kewangan yang tenat pada ketika itu. Namun, kuasa yang bersandarkan kepada kerakusan serta perebutan dalaman tersebut akhirnya tumbang dengan sendiri. Benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 54 yang bermaksud mereka merancang, Allah juga merancang, sesungguhnya Allah sebaik-baik perancang. Maka izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Pahang kerana terus meyakini pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional di negeri ini. Yang berhormat Datuk Seri Yang Ketua, saya ingin mulakan dengan merumus secara ringkas pencapaian utama kerajaan negeri
sepanjang tempoh lebih 4 tahun yang lalu, terdapat 4 kejayaan utama yang wajar kita sama-sama soroti dengan penuh rasa bangga dan syukur. Pertama, peningkatan kutipan hasil pendapatan negeri yang konsisten tahun demi tahun. Setakat 7 Oktober 2022, iaitu hari ini, sukacita saya memaklumkan bahawa kerajaan negeri telah berjaya menguti hasil sebanyak 1.037 bilion ringgit berbanding sasaran yang ditetapkan, iaitu 1.036 bilion ringgit. Ini bermakna kita telah berjaya mencapai melebihi 100% sasaran lebih awal daripada yang ditetapkan. Ini adalah satu pencapaian yang sangat membanggakan. Buat julung kalinya Pahang berjaya mencapai hasil mencecah 1 bilion ringgit, sekaligus meletakkan kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negeri-negeri maju yang lain seperti Johor dan Selangor. Kedua, kejayaan menarik pelaburan berjumlah 20.56 bilion ringgit. Pada tahun ini, sehingga 30 September, negeri Pahang telah mengumpulkan pelaburan berjumlah 20.56 bilion ringgit. Pelaburan tersebut yang melibatkan 9.55 bilion ringgit pelaburan domestik dan 11.01 bilion ringgit pelaburan asing telah melangkaui sasaran 18 bilion ringgit yang kita sasarkan. Statistik ini adalah petunjuk jelas keyakinan pada pelabur terhadap potensi serta kestabilan yang ada di negeri ini. Ketiga, pengurangan hutang kerajaan negeri daripada 3.31 bilion ringgit kepada 952.21 juta ringgit. Sepanjang tempoh 4 tahun ini, suka untuk saya kongsikan bahawa kita telah berjaya mengurangkan sebanyak 71.24% hutang kerajaan negeri. Ini bermakna secara purata kita berjaya mengurangkan 17.80% hutang negeri setiap tahun. Jika trend ini berjaya diteruskan dengan momentum serta kesungguhan yang dipamerkan oleh semua pihak, tidak mustahil Pahang akan berjaya mengurangkan lagi hutang negerinya, insya-Allah. Keempat, kejayaan penyaluran bantuan dan program kebajikan kepada rakyat berjumlah 77.95 juta ringgit. Seiring peningkatan hasil, pelbagai bantuan dan insentif kebajikan telah disalurkan kepada rakyat Pahang, melibatkan jumlah keseluruhan 77.95 juta ringgit menerusi bantuan prihatin Pahang, program kebanggaan Pahang, program perkasaan wanita dan warga emas. Yang menariknya, bantuan ini disalurkan terus kepada rakyat, merentasi segenap generasi, daripada bayi yang baru lahir, pelajar, anak muda, pengantin baru, sehinggalah kepada warga emas, tanpa mengira batas bangsa, agama maupun ideologi politik. Yang berhormat Datuk Seri Ketua, bahagian seterusnya saya akan bentangkan anggaran belanjawan pendapatan, perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2023. Bagi tahun 2023, kita mensasarkan kutipan hasil kerajaan negeri mencecah 1.083 bilion ringgit. Unjuran hasil ini adalah yang paling tinggi dalam sejarah, dengan peningkatan sebanyak 4.52% berbanding belanjawan tahun 2022. Daripada jumlah ini, 1.071 bilion ringgit akan diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus yang merangkumi perbelanjaan emolumen, perkhidmatan dan bekalan, pemberian dan kenaan bayaran tetap serta perbelanjaan lain dan aset dengan peningkatan sebanyak 40 juta ringgit atau 3.73% berbanding tahun 2022. Manakala bagi perbelanjaan pembangunan, peruntukan yang akan disediakan adalah sebanyak 318.83 juta ringgit. Jumlah ini merangkumi projek infrastruktur sebanyak 143.53 juta ringgit dengan pembayaran secara langsung, manakala 175.30 juta ringgit atau bersamaan 54.98% adalah daripada pinjaman kerajaan persekutuan bagi membiayai projek bekalan air. Yang berhormat Datuk Seri Ketua, belanjawan negeri Pahang bagi tahun 2023 ini akan menggariskan 5 strategi belanjawan utama. Pertama, merangsangkan kemajuan ekonomi. Kedua, memperkukuhkan tadbir urus. Ketiga,
membangun infrastruktur yang mampan. Keempat, menjamin kesejahteraan rakyat. Dan kelima, membina generasi masa depan yang gemilang. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, merancang dan mengurus ekonomi pasca pandemik adalah sangat sukar dan memerlukan pemikiran baru. Apatah lagi, berdasarkan analisis daripada pelbagai pihak, termasuk Tabung Kewangan Antarabangsa atau IMF, keadaan ekonomi global tahun depan diramalkan begitu sukar dengan risiko kemelesetan dan kadar inflasi yang meningkat. Keadaan ini diburukkan dengan kesan perubahan iklim serta bencana alam yang diramalkan sebagai luar biasa. Maka, pada tahun 2023, berkemungkinan akan menjadi apa yang disebut sebagai The Year of Perfect Storm dengan izin. Namun, kerajaan negeri percaya dengan kelebihan dan kekuatan yang ada pada Pahang, kita akan berupaya mendepani semua ini dengan baik. Ini adalah masa untuk kita menggunakan segala kelebihan yang ada bagi memastikan Pahang bukan saja berupaya berhadapan dengan the perfect storm, tetapi mampu bangkit sebagai antara negeri paling maju di Malaysia. Sehubungan dengan itu, di bawah strategi pertama ini, kerajaan negeri telah menyusun 7 inisiatif besar bagi memajukan ekonomi Pahang. Inisiatif pertama, memaksimalkan kutipan hasil. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, bagi memastikan sasaran kutipan hasil pada tahun 2023 dapat dicapai, kerajaan negeri telah merangka beberapa strategi baru. Selaku negeri terbesar di semenanjung Malaysia, fokus utama kutipan hasil kerajaan negeri sudah semestinya kepada hasil tanah yang dianggarkan kira-kira RM675.37 juta. Jumlah sasaran ini adalah peningkatan sebanyak RM31.6 juta atau 4.91% berbanding sasaran pada tahun 2022. Dari Januari sehingga 6 Oktober 2022, Jabatan Perhutanan Negeri Pahang telah mencatat pungutan hasil kutipan cukai sebanyak RM105.49 juta. Jabatan Perhutanan akan terus menjadi antara penyumbang utama kepada sumber pendapatan negeri dengan jangkaan sumbangan hasil sebanyak RM137.55 juta bagi tahun 2023 melalui kutipan bayaran premium, royalti dan cas-cas lain. Di samping itu, kerajaan negeri akan membuat beberapa tuntutan baru bagi memastikan sumber alam semula jadi Pahang yang telah diterokai akan menyumbang semula kepada pendapatan negeri. Antara tuntutan tersebut adalah: pertama, pelaksanaan projek hidroelektrik Hulu Jelan. Kerajaan negeri akan menuntut bayaran terhadap kawasan takungan, kawasan tadahan, empangan, royalti air dan pendudukan tanah daripada pihak yang terlibat. Kedua, pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Kerajaan negeri akan menuntut permit tahunan dan cukai daripada pemilik struktur telekomunikasi. Selain itu, dalam usaha mempromosikan aktiviti pelancongan, kerajaan negeri telah memperkenalkan fee kelestarian sebanyak RM3 satu malam bagi penginap setiap bilik penginapan di Pahang. Fee kelestarian ini yang dimulakan pada tahun ini akan diteruskan pada tahun depan dengan sasaran kutipan sebanyak RM6 juta, iaitu peningkatan sebanyak RM1 juta berbanding tahun 2022. Bagi memastikan hasil kutipan fee kelestarian ini dimanfaatkan dengan sebaiknya, kumpulan wang amanah kelestarian ini akan ditubuhkan bagi menjamin hasil yang dikutip digunakan bagi tujuan membiayai pemasaran serta usaha mempergiat pelancongan ke arah menjadikan negeri Pahang sebagai destinasi pilihan pengunjung dalam dan luar negara. Bagi aktiviti mineral komersial pula, khususnya emas, kerajaan negeri bercadang menubuhkan sebuah syarikat khas bagi menyelaras dan menguruskan semua aktiviti industri hiliran. Mandat utama syarikat ini akan bersifat serampan dua mata, iaitu mencari pendekatan meningkatkan hasil negeri berkaitan mineral emas dan menyusun strategi untuk mencegah ketirisan yang merugikan negeri. Selain itu, syarikat ini akan turut bertanggungjawab mengenai pasti kawasan yang berpotensi untuk pengeluaran hasil emas, meneroka peluang perniagaan baru berdasarkan sumber mineral emas serta membuka peluang pekerjaan dalam industri ini. Bagi merancangkan industri pelombongan, kerajaan negeri akan membuka ruang
meningkatkan penglibatan lebih ramai rakyat Pahang. Bagi mencapai objektif ini, kerajaan negeri akan mengkaji secara mendalam pengenalan skim lombong rakyat pada tahun 2023. Melalui skim ini, satu kawasan strategik akan ditawarkan kepada masyarakat awam bagi tujuan pelombongan yang akan dibangunkan secara bersama-sama menggunakan mekanisme dan operasi pelombongan terbaik yang akan dikaji melalui anak syarikat negeri, iaitu Pahang Mining Corporation. Inisiatif kedua, menggalakkan pelaburan. Yang berhormat Datuk Seri Yang Ketua, pelaburan langsung asing ataupun FDI dan domestik adalah kritikal dalam melonjak pertumbuhan ekonomi negeri. Atas kesedaran ini, kerajaan negeri serius dalam membangunkan ekosistem pelaburan yang kondusif agar Pahang menjadi destinasi pilihan pelabur. Untuk itu, kerajaan negeri telah mewujudkan gerbang Invest Pahang dengan memperkenalkan konsep Location Centric Approach atau ringkasnya LCA dengan izin. Pendekatan LCA ini telah memberi impak langsung kepada penambahan 62% nilai pelaburan masuk daripada 12.6 bilion ringgit pada tahun 2021 kepada 20.56 bilion ringgit pada tahun 2022. Melihat kepada keberkesanan dalam melonjak kemasukan pelaburan, maka pendekatan LCA ini akan diteruskan pada tahun 2023. Ease of Doing Business Index meletakkan negeri Pahang sebagai antara negeri terbaik dari segi penawaran fasiliti dan pemudah cara pelabur. Sudah pasti, pencapaian ini membawa banyak kesan domino yang positif serta kewujudan peluang pekerjaan yang merupakan kesan spill over secara langsung pada industri sampingan. Pencapaian ini juga merupakan antara manfaat hasil kolaborasi Pahang bersama beberapa negara pada tahun ini. Antaranya ialah Emirat Arab Satu, Indonesia, Korea, China, Uzbekistan, Jerman dan Singapura. Bagi memastikan momentum kemasukan FDI tersebut berterusan dan dapat digandakan, kerajaan negeri telah merancang beberapa plan pemekasaan infrastruktur logistik. Paling besar antara semua perancangan adalah inisiatif di bawah Plan Pembangunan Gebeng. Plan ini akan menyaksikan daerah kecil Gebeng dikelaskan sebagai hub transit pantai timur yang merangkumkan keperluan logistik udara, darat dan laut. Bagi menjayakan plan ini, terdapat 3 inisiatif yang akan diberikan tumpuan. Pertama, cadangan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kuantan yang bernilai 2 bilion ringgit. Kedua, pembangunan kemudahan kuartus pekerja seluas 9 ekar di kawasan perindustrian Gebeng melibatkan peruntukan sejumlah 25 juta ringgit. Ketiga, pembinaan pelabuhan darat di jajaran ECRL dan pengukuhan fungsi pelabuhan Kuantan. Pada kesempatan ini, saya suka kongsikan bahawa Lautan Kerja Kuala Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang ke Singapura pada 17 Februari tahun ini telah turut membawa beberapa hasil besar. Antaranya adalah perkongsian maklumat, teknologi dan kepakaran, khususnya berkaitan pemeliharaan khazanah dan kelestarian alam. Perkongsian amalan terbaik dalam sektor pentadbiran kerjaan, selain peluang kerjasama dan agenda pembangunan lestari, serta peluang mewujudkan kerjasama dalam sektor agrotech. Keterlibatan Kuala Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang bagi mempromosikan Pahang sebagai destinasi pelaburan seharusnya menjadi penegasan penting kepada kita semua, betapa setiap daripada kita mesti berganding bahu dan memberikan yang terbaik pada negeri ini, tidak kiralah dari aliran politik mana sekalipun kita wakili. Yang berhormat Datuk Seri Yang Ketua, inisiatif ketiga mengembangkan industri pelancongan. Alhamdulillah, Pahang ini kaya dengan pelbagai tarikan pelancongan semula jadi. Pantai yang indah, pulau yang cantik, sungai yang menarik, hutan yang kaya dengan khazanah alam, gua yang unik dan kawasan panganan tanah tinggi yang memukau. Kesemua ini bukan saja mampu menjana pendapatan yang baik pada negeri, malah secara tidak langsung berupaya merancangkan ekonomi penduduk setempat. Berbekalkan kelebihan ini, kita mahu terus memperkenalkan Pahang sebagai industri pelancongan bertaraf dunia.
Sebanyak 19 destinasi telah dikenal pasti di bawah tapak warisan UNESCO, UNESCO Global Park, Geopark Kebangsaan dan Geotapak. Namun, kebanyakannya masih memerlukan kajian dan penyelidikan yang mendalam. Untuk itu, sebanyak 20 juta ringgit akan diperuntukkan dalam tempoh 5 tahun untuk menjalankan kerja-kerja kajian dan penyelidikan. Sebagai permulaan, Kerajaan Negeri melalui Perbadanan Taman Negeri Pahang sedang berusaha menjadikan daerah Lipis sebagai UNESCO Global Geopark. Di bawah program yang berasingan, 2 tapak baru iaitu Taman Eco Rimba Mossy Forest dan Tasik Bera akan diangkat untuk mendapat pengiktirafan UNESCO di bawah program Man and the Biosphere. Pahang mempunyai pelbagai kelebihan dan keistimewaan tersendiri. Namun, jika tidak dipecahkan royong, mana akan dapat sagunya? Tanpa promosi, semua kelebihan itu akan terus tersorok. Untuk itu, sebanyak 3 juta ringgit akan diperuntukkan bagi menyerlahkan keistimewaan Pahang pada dunia luar melalui aktiviti promosi pelancongan. Seiring dengan usaha strategi ini, 7 langkah utama akan menjadi tumpuan Kerajaan Negeri bagi merancangkan industri pelancongan. Antaranya, pertama, memajukan pelancongan Sungai Pahang dengan peruntukan sebanyak 3 juta ringgit bagi pembinaan 6 buah jeti dan papan iklan di 6 daerah pesisiran Sungai Pahang. Kedua, meneruskan penganjuran pelbagai program pelancongan bertaraf dunia seperti Pahang Ocean Paddle, Pahang Big Fish International Challenge, Pahang River Cruise dan Pahang Barat Trail Run dengan peruntukan sebanyak 9.1 juta ringgit. Ketiga, mewujudkan One Stop Center untuk mendapatkan data penggiat pelancongan dengan peruntukan sebanyak RM150,000. Keempat, melakukan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur pelancongan dengan peruntukan RM1 juta. Kelima, membangunkan sektor pelancongan berdasarkan flora atau perhutanan dengan peruntukan sebanyak RM2.2 juta. Keenam, membangunkan projek perkampungan Al-Asa dengan peruntukan RM2 juta serta menganjurkan pameran Pahang Craft and Textile Week dengan peruntukan sebanyak RM1.5 juta. Ketujuh, memberi latihan khas dan tauliah kepada penggiat industri pelancongan negeri seperti maling gunung, pemandu pelancong, jurumudi ataupun boatman serta juru alu dan caving ataupun hiking guide dengan peruntukan sebanyak RM500,000 serta menyediakan perlindungan insurans kepada kelompok ini dengan peruntukan RM300,000. Inisiatif keempat, merancangkan ekonomi industri kecil dan sederhana. Yang berhormat Datuk Seri Ketua, dalam merancangkan ekonomi, Kerajaan Negeri tidak pernah melupakan penglibatan industri kecil dan sederhana serta usahawan mikro. Pada tahun 2023, Kerajaan Negeri akan melaksanakan pelbagai inisiatif yang merangkumi penyediaan tapak, skim pembiayaan, pensijilan serta bantuan khidmat nasihat. Dalam aspek penyediaan tapak misalnya, 2 usaha khusus buat para usahawan IKS serta usahawan mikro telah digariskan. Pertama, 1 tapak akan dibangunkan di kawasan seluas 60 ekar khusus untuk usahawan IKS dengan anggaran pembelanjaan sebanyak RM35 juta diberi. Kedua, mewujudkan projek pembinaan usahawan di Taman Teknologi Park Gambang dengan peruntukan sebanyak RM3.4 juta. Selain itu, Kerajaan Negeri turut berhasrat meneruskan pembiayaan usahawan mikro skim iPush bagi membantu hampir 2,500 usahawan di seluruh negeri Pahang dengan peruntukan sejumlah RM10 juta. Dalam aspek persijilan halal pula, 1 dana secara revolving fund berjumlah RM10 juta akan disediakan bagi membantu mereka yang layak untuk mengembangkan skop pasaran sekaligus meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap kualiti dan kesucian produk perniagaan mereka. Bagi memastikan para peniaga dan penjaja kecil baru mendapat bimbingan serta sokongan yang sewajarnya, unit pemudah cara perniagaan di pihak kuasa tempatan akan menyediakan khidmat nasihat percuma agar perniagaan boleh dimulakan dengan terancang, segera dan mematuhi peraturan. Majlis Bandaraya Kuantan akan dijadikan perintis projek ini. Akhir sekali, berikutan pertambahan penyertaan golongan muda yang menjadi ejen dropship, Kerajaan Negeri akan menyediakan kursus percuma perniagaan secara atas talian melalui peruntukan berjumlah RM1 juta.
Dengan rangkaian inisiatif ini, kita harap Negeri Pahang akan berupaya menyediakan satu ekosistem yang merangsang dan menyokong pengembangan AKS dan keusahawanan mikro. Inisiatif kelima, memperkasa bidang kecukupan bekalan makanan atau food security. Yang berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua, mutakhir ini, isu kecukupan bekalan makanan atau food security dengan izin semakin mendapat perhatian. Pelbagai pergolakan global telah mempengaruhi peningkatan harga dan kenaikan kos logistik. Malah, perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrim seperti banjir dan kemarau telah mengganggu hasil pengeluaran makanan. Perkara ini memberi kesan langsung kepada masyarakat awam apabila harga makanan melonjak dan bekalan makanan tidak mencukupi. Justru, saya percaya wujud keperluan mendesak untuk kita mula bertindak secara proaktif dan bijak. Untuk tahun 2023, beberapa langkah dan strategi telah disusun mengikut sektor dan industri dengan matlamat menyuntik rangsangan kepada industri berkaitan kecukupan bekalan dan agro makanan. Sebagai pengeluar utama daging lembu di semenanjung Malaysia, pemekasaan sokongan terhadap warga peternak dan industri hiliran adalah prasyarat yang mesti dikukuhkan. Justru, kerajaan negeri akan membutuhkan sebanyak 2.9 juta ringgit agar industri peternakan Pahang terus berkembang dan kekal mampan. Bagi meningkatkan pengeluaran makanan pula, kerajaan negeri akan memastikan pada petani yang terlibat dalam pembangunan projek pertanian terancang didedahkan dengan pelbagai teknologi pertanian terkini. Pendekatan precision farming, iaitu konsep smart farming dan Internet of Things seperti penggunaan drone, bukan saja mampu menjimatkan kos, malah berupaya meningkatkan kecekapan pengurusan ladang dan seterusnya meningkatkan pengeluaran hasil. Galakan juga akan diberikan kepada orang ramai untuk bercucuk tanam secara individu atau berkumpulan. Selain itu, penanaman baru dan pemulihan projek bagi tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman kontan, tanaman kelapa dan komoditi berpotensi akan diberi tumpuan. Bagi menjayakan usaha ini, kerajaan negeri akan membelanjakan sejumlah 3.35 juta ringgit bagi membantu para petani di seluruh Pahang. Malah, bagi memastikan pengeluaran makanan seperti buah, sayur dan tanaman kontan menepati piawaian serta selamat digunakan, bilangan ladang berstatus MyGap yang mengamalkan good agriculture practice dengan izin akan ditingkatkan. Selain itu, beberapa inisiatif lain akan turut dilaksanakan. Antaranya ialah: pertama, pengeluaran tanaman baru yang berpotensi seperti saca inci, vanila dan buah tin akan dipertingkat dengan mengaplikasikan teknologi greenhouse melalui peruntukan RM1 juta. Kedua, merancangkan penghasilan bakal ternakan premium seperti lembu wagyu dengan peruntukan sebanyak RM3.4 juta. Pada masa yang sama, sebanyak RM3 juta lagi akan diperuntukkan kepada 300 induk bakal yang menjayakan inisiatif ini. Kerajaan negeri melalui Yayasan Pahang akan turut memperhebatkan projek bumi hijau tanaman fertigasi bagi membantu golongan rentan menambah pendapatan. Usaha ini telah dimulakan dengan projek rintis tanaman fertigasi cili bara oleh penghuni di Jalan Wong Ajang Kuantan. Selain itu, program usahawan tani fertigasi akan diwujudkan dengan melibatkan 40 buah kampung di seluruh Pahang. Setiap 10 individu yang layak daripada setiap kampung tersebut akan menerima RM10,000. Keseluruhan projek ini akan menelan belanja sebanyak RM400,000. Selain itu, kerajaan negeri akan membangunkan satu pusat kajian dan pendidikan atau R&D serta kilang bagi menghasilkan dedak ternakan. Sebanyak RM5 juta akan diperuntukkan untuk tujuan ini. Melalui segala inisiatif dan usaha yang telah disusun, kita berharap Pahang akan lebih bersedia untuk berhadapan dengan sebarang kemungkinan sambil memastikan kita mempunyai bekalan makanan yang mencukupi. Inisiatif ke-6, lonjakan industri asas tani. Yang berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua, kerajaan negeri dalam usaha memajukan ekonomi Pahang akan memberi perhatian yang lebih serius kepada industri asas tani. Sebanyak 4 langkah penting akan kita lakukan pada tahun hadapan. Pertama, sebanyak
RM300,000 diperuntukkan bagi pembangunan industri asas tani. Kedua, memperkasa khidmat pembajakan Jabatan Pertanian Negeri Pahang bagi memenuhi permintaan petani. Ketiga, menumpu kepada penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan serta pertambahan kenderaan baru agar kemudahan logistik dapat ditambah baik. Langkah ini akan menggunakan peruntukan sebanyak RM665,000. Keempat, memudahkan kelulusan lesen pendudukan sementara tanah bagi tujuan pertanian tanaman singkat. Yang berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua, bagi sektor perikanan darat, program tambahan pendapatan penternak ikan air tawar akan diperkenalkan. Berbekalkan peruntukan sebanyak RM504,000. Antara usaha di bawah program ini adalah bantuan input benih ikan tilapia atau patin kepada 150 penternak kecil dan sederhana yang melibatkan 10 daerah perikanan. Bagi menjamin kelangsungan spesies ikan asal di Sungai Pahang pula, Kerajaan Negeri akan mengadakan kempen pembasmian spesies ikan asing pemangsa ataupun predator melalui peruntukan sebanyak RM100,000. Selain itu, Kerajaan Negeri juga akan berusaha membangun dan memelihara baka ikan asli Pahang seperti patin muncung, patin buah, temelian dan kelah dengan memberi benih induk ini untuk menghasilkan sumber kekayaan baru melalui pengeluaran spesies bernilai tinggi. Inisiatif ini akan menerima peruntukan sebanyak RM100,000 sebagai kos permulaan. Inisiatif ketujuh, pembangunan wilayah ekonomi Pahang Barat Plus. Yang berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua, selain memastikan pembangunan yang kita lakukan adalah lestari dan memberi manfaat kepada semua, Kerajaan Negeri akan memastikan agenda pembangunan negeri Pahang adalah seimbang di seluruh negeri dan tidak hanya bertumpu di sesetengah kawasan. Untuk memastikan keseimbangan ini, Kerajaan Negeri telah menubuhkan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pahang Barat Plus yang berperanan meningkatkan pelaburan dan pembangunan ekonomi dari 5 kluster industri utama, iaitu pelancongan, pertanian, perkayuan, mineral dan perkhidmatan di 6 daerah, iaitu Bentong, Cameron Highland, Lipis, Raut, Jerantuk dan Bera dengan keluasan keseluruhan 1.98 juta hektar. Melalui pelaksanaan plan pembangunan ini, harapan kita hanya satu, iaitu memastikan agenda pembangunan dan ekonomi negeri Pahang akan lebih pelbagai, berkembang serta seimbang di seluruh negeri. Strategi belanjawan kedua iaitu memperkukuhkan tadbir urus. Yang berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua, kemajuan yang mampan hanya dapat dikecapi sekiranya sistem pentadbiran kerajaan dapat diperkukuhkan selari dengan perkembangan ekonomi dan keperluan masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat 11 inisiatif utama akan dilaksanakan dengan sasaran memperkukuhkan tadbir urus kerajaan negeri dalam pelbagai peringkat dan sektor. Inisiatif pertama, pelestarian hutan dan alam sekitar. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sebanyak RM40.94 juta bagi pelbagai tujuan pembangunan dan aktiviti perhutanan. Sejajar dengan peruntukan tersebut, Kerajaan Negeri mengambil langkah proaktif dalam setiap gerak usaha pelestarian hutan dan alam sekitar menerusi 7 pendekatan. Pertama, membudayakan pemakaian prinsip ESG. ESG atau Environmental, Social and Governance merupakan satu prinsip di bawah Sustainable Development Goal ataupun SDG yang mengangkat idea pembangunan dan aktiviti ekonomi secara mampan, beretika serta mengutamakan alam sekitar. Kedua, mewartakan hutan sifat kekal. Negeri Pahang berbangga kerana sejumlah 22% daripada jumlah keluasan hutan sifat kekal di negeri ini dengan keluasan 355,000 hektar telah diwartakan sebagai kawasan hutan tahan air. Kerajaan Negeri komited untuk memperluaskan kawasan hutan sifat kekal di negeri ini kepada 60% daripada keluasan hutan sedia ada. Ketika ini, 1.6 juta hektar kawasan hutan di negeri ini telah dijadikan hutan simpan kekal, iaitu 57% daripada keluasan negeri Pahang. Atas komitmen dan kesungguhan ini, Kerajaan Negeri berharap
Usaha untuk pengekalan khazanah alam ini akan mendapat perhatian dan digantikan dengan pampasan yang setimpal oleh kerajaan pusat. Ketiga, menjayakan inisiatif pasaran karbon. Selaku negara membangun yang mempunyai potensi pengurangan pelepasan karbon yang terhad, adalah penting untuk Malaysia mempunyai satu dasar khusus berkaitan pasaran karbon. Kerajaan negeri sedang dalam usaha menjayakan agenda ini dengan kerjasama negeri-negeri lain. Buat masa ini, penyediaan kerangka prosedur perundangan sedang diteliti dan akan mula dibangunkan pada tahun 2023. Keempat, melakukan kempen penanaman satu pokok, satu rakyat faham. Kempen penanaman satu pokok, satu rakyat faham merupakan antara salah satu siri kempen 5 tahun bermula daripada tahun 2021 hingga 2025 yang dilaksanakan di peringkat negeri Pahang. Dan bermula tahun ini, setiap kelahiran bayi di negeri ini akan turut ditanam dengan satu batang pokok. Usaha ini akan diteruskan untuk tahun hadapan. Kelima, mengamalkan pendekatan pembinaan fiskal ekologi untuk pemeliharaan biodiversiti. Melalui inisiatif ini, kita akan membutuhkan sebanyak 8.49 juta ringgit untuk diagihkan kepada jabatan-jabatan yang terlibat dalam aktiviti pelindungan dan pemeliharaan pelindungan seperti di Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Negeri Pahang dan Jabatan Pengairan dan Saluran Negeri Pahang. Keenam, melaksanakan rangkaian program pemulihan hutan. Pada tahun 2023, Kerajaan Negeri akan meneruskan pelbagai program pemulihan hutan secara mampan seperti pengekalan CJ Malaysian Criteria and Indicator Natural Forest dan program pemulihan tasik kini melalui program penghijauan dan program buyback guarantee bersama peserta tapak semaian orang asli. Ketujuh, menubuhkan hutan taman negeri ketiga. Hutan yang terlibat adalah di sekitar jajaran Gunung Berantai seluas 14,679 hektar yang meliputi beberapa kawasan menarik seperti air terjun Lubuk Kawah, Lubuk U dan air terjun Pelangi dengan peruntukan 1 juta ringgit. Inisiatif kedua, rancangan kemajuan yang sistematik. Sekalipun kita mahu merancangkan agenda pembangunan di seluruh Pahang, kita perlu memastikan segala agenda tersebut adalah terancang. Kerajaan negeri melalui Plan Malaysia Pahang akan memberi tumpuan kepada rancangan pembangunan bandar bagi memastikan proses urbanisasi di negeri ini dilaksanakan secara sistematik. Untuk tujuan ini, Kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak RM220,000 bagi pelaksanaan kajian-kajian rancangan pembangunan negeri Pahang serta rancangan tempatan daerah di Rompin, Maran dan Ber. Inisiatif ketiga, kawalan ketirisan hasil kerajaan negeri. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, sehingga 30 September 2022, Kerajaan negeri telah berjaya menyelesaikan ketirisan kutipan hasil sebanyak RM257.35 juta. Ketirisan ini dikenal pasti dengan menyemak banyak perkara, termasuklah perjanjian pembekalan air mentah yang telah lama tidak dikaji semula. Justru, bagi tujuan membasmi ketirisan hasil kerajaan negeri, kita akan melakukan penyelarasan kadar pembekalan air mentah semasa. Inisiatif keempat, pemekasan penguatkuasa undang-undang. Pada tahun 2023, sebanyak RM1.06 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan kerja-kerja penguatkuasaan dan pembelian kelengkapan aset pengurusan bagi memantapkan lagi operasi penguatkuasaan di negeri ini. Selain itu, Kerajaan negeri turut menyediakan sejumlah RM905,000 untuk emolumen anggota pasukan khas Ilit Penguatkuasa Negeri Pahang bagi membantas ketirisan hasil kerjaan. Dengan jalinan kerjasama ini, kita percaya operasi penguatkuasaan undang-undang dan pencegahan ketirisan hasil negeri akan dapat ditangani dengan lebih baik. Inisiatif kelima, pemekasan infrastruktur ICT dan perkhidmatan atas talian. Kerajaan negeri akan terus merancangkan pembangunan infrastruktur digital dan kemudahan asas talian dalam pelbagai sektor. Ini bagi memastikan kelancaran dan kecekapan sistem penyampaian kerajaan, sekaligus menjadi langkah awal untuk kita beralih kepada sebuah kerajaan digital. Bagi tahun 2023, sebanyak RM3.44 juta diperuntukkan di bawah Perbelanjaan Mengurus untuk perolehan infrastruktur ICT
dan sebanyak 2.2 juta ringgit diperuntukkan di bawah Perbelanjaan Pembangunan bagi melaksanakan projek berkaitan teknologi maklumat, antaranya pelaksanaan perkhidmatan online agensi kerjaan dan menaik taraf rangkaian komunikasi satu Pahang NET. Bagi tujuan pelaksanaan Trust Infrastruktur Digital dan Pelan Digital Negeri Pahang 2021 hingga 2025, sejumlah 3 juta ringgit diperuntukkan pada tahun 2023 sebagai kesinambungan program langkanan perkhidmatan jalur lewat satelit kepada kawasan yang menghadapi capaian bermasalah bagi memastikan jurang digital dapat dikurangkan. Inisiatif ke-6, mempelbagai aplikasi Pahanggo bagi meningkatkan mutu perkhidmatan dan memudahkan para pengunjung yang melawat dan beraktiviti di Rimba Pahang. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang bakal melancarkan 2 aplikasi atas talian. Pertama, modul Eco Rimba dalam aplikasi Pahanggo. Melalui aplikasi ini, para pengunjung yang melawat Taman Eco Rimba Mossy Forest dan membuat aktiviti pendakian di Cameron Highland boleh membayar fee masuk dan mendapat permit masuk ke hutan simpan kekal secara atas talian. Kedua, sistem Eco Pelancongan Perhutanan Pahang, iaitu aplikasi yang mempunyai fungsi serupa dengan Eco Rimba tetapi akan digunakan di hutan simpan kekal negeri Pahang. Inisiatif ke-7, Pemantapan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung atau JPKK. Kerajaan negeri turut menumpu kepada usaha pemantapan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung di seluruh negeri. Untuk itu, kerajaan negeri memperuntukkan 1.3 juta ringgit bagi tujuan ini. Selain itu, sebagai menghargai JPKK, kerajaan negeri bersetuju menaikkan kadar allowance pengurusi JPKK iaitu daripada RM750 kepada RM1,000 sebulan berkuat kuasa 1 Januari 2023. Semoga kenaikan allowance ini menjadi pembakar semangat untuk mereka terus mencurahkan bakti dan khidmat kepada masyarakat. Inisiatif ke-8, pengurusan bencana Pahang. Bercakap tentang bencana dan musibah, izinkan saya memetik serangkap pantun Melayu Pusat Rujukan Persulutan Melayu. Andainya hujan lebat mencurah, elok kita membawa payung. Andainya kawan dapat musibah, eloklah kita segera menolong. Berbekalkan semangat itulah, kerajaan negeri tidak akan mengalah dan menyerah jika kita diuji dengan bencana alam. Berpeluk tubuh dan menyalahkan takdir bukanlah pilihan. Justru, untuk tahun 2023, kita sudah menyusun pelbagai langkah dan persediaan. Antara langkah utama yang akan kita laksanakan ialah: pertama, memperkenalkan dasar pengurusan bencana negeri Pahang dan Disaster Data Bank negeri Pahang. Dasar ini adalah bagi membantu pembuatan keputusan yang pantas dan betul di peringkat daerah dan negeri. Sebagai langkah untuk berhadapan dengan bencana, kerajaan negeri membutuhkan sejumlah RM500,000 untuk usaha ini. Kedua, program pasca banjir. Kerajaan negeri telah memperuntukkan 47 juta ringgit bagi program pasca banjir seluruh negeri yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga 2023. Peruntukan ini telah digunakan bagi meningkatkan kecekapan pengurusan banjir di negeri ini. Misalnya, pembelian bot amfibia, pembinaan pusat pemindahan banjir kekal, pembinaan landasan pendaratan helikopter, pembelian instrumen sistem amalan awal banjir, serta pembelian bot penyelamat yang ditempatkan di pejabat penghulu-penghulu. Selain itu, antara projek pasca banjir yang berkaitan infrastruktur jalan, saliran dan cerun yang telah diluluskan kerajaan negeri. Pertama ialah projek penyelenggaraan monsun drain di Pekan dan Kuantan sebanyak 1.09 juta ringgit. Kedua, kerja perbaikan cerun dan naik taraf infrastruktur jalan yang rosak akibat banjir berjumlah 1.3 juta ringgit. Dan terakhir, pemasangan sistem amalan awal tanah runtuh sebagai langkah pencegahan di 3 daerah yang punya rekod dan risiko paling tinggi berlaku runtuhan tanah atau cerun, iaitu di Cameron Highland, Pentong dan Rauk berjumlah 3.5 juta ringgit. Selain itu, kerajaan negeri juga setuju meluluskan penubuhan unit pengurusan bencana negeri Pahang bagi memperkemaskan pengurusan bencana banjir supaya lebih pantas, teratur dan cekap. Ketiga,
peruntukan kumpulan wang amanah jawatankuasa malapetaka negeri Pahang ataupun KUAM. Kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak 7.6 juta ringgit bagi tujuan pengurusan bantuan kepada masa bencana di seluruh negeri. Selain menaikkan kadar apungan tabung bantuan bencana di setiap daerah daripada RM20,000 kepada RM50,000. Inisiatif ke-11, bantuan khas kewangan pada kaki tangan kerajaan. Yang berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua, saya menjangkakan ramai yang ternanti-nanti pengumuman berita baik kepada 8,000 pejabat awam kerajaan negeri Pahang. Sesungguhnya, kerajaan negeri tidak pernah melupakan jasa dan komitmen pejabat awam negeri Pahang dalam memastikan agenda pembangunan negeri dan masyarakat dicapai. Sebagai penghargaan dan sanjungan tinggi kepada kaki tangan awam yang sentiasa mendukung aspirasi serta agenda kemajuan negeri Pahang, kerajaan negeri Pahang berbesar hati memberikan bantuan khas kewangan sebanyak 1,5 bulan gaji kepada setiap pejabat awam di bawah tanggaran kerajaan negeri. Bayaran ini akan dikreditkan kepada mereka sebanyak 1 bulan gaji pada tahun ini dan setengah bulan gaji pada Januari 2023 yang melibatkan keseluruhan peruntukan sebanyak 33 juta ringgit. Ini adalah kerana kita berjaya mendapat 1 bilion yang usaha keras mereka kita harus hargai dan sanjungi. Strategi belanjawan ketiga, membangun infrastruktur yang mampan. Yang berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua, kemakmuran sesebuah negeri hanya akan dicapai apabila keperluan asas penduduknya dipenuhi. Sebagai sebuah kerajaan negeri yang bertanggungjawab, adalah menjadi keutamaan saya untuk memastikan setiap rakyat menerima kemudahan asas seperti bekalan air bersih, jaringan jalan raya yang lengkap dan sistematik, dan kediaman yang selamat. Pembangunan infrastruktur yang mampan ini harus bersifat menyeluruh, strategik dan berupaya memberi manfaat terbaik kepada masyarakat. Maka, bagi menjayakan strategi penting ini, sebanyak 4 inisiatif utama telah dirancang. Inisiatif pertama, memenuhi keperluan bekalan air. Yang berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua, bekalan air merupakan satu isu yang kompleks, menuntut perancangan rapi, bajet yang cukup besar serta tempoh masa untuk diselesaikan. Namun, kerajaan negeri tidak pernah berkompromi atau teragak-agak untuk memberi sepenuh komitmen bagi menyediakan kemudahan bekalan air terbaik untuk rakyat. Bagi tempoh 5 tahun, dari 2021 hingga 2025, sejumlah RM2.3 bilion diperlukan untuk menyelesaikan kekurangan rizab majin di loji rawatan air, kekerapan paip pecah, kadar kehilangan air yang tinggi dan mengatasi masalah di lokasi-lokasi hotspot di seluruh negeri. Alhamdulillah, saya sendiri telah mengutarakan janji saya pada sidang Dewan Negeri April lalu dengan turun padang dan menjelajah ke setiap daerah untuk meneliti perancangan pengurusan air Pahang Berhad. Hasilnya, sebanyak 217 projek telah dikenalpasti di seluruh negeri yang meliputi antaranya projek pembinaan loji rawatan air baru di Bukit Puling di Kuantan, Karak di Bentong, Lancang di Temeloh, Pulau Tawar di Jerantut, serta menarik taraf kapasiti beberapa loji rawatan air di Lipis, Bentong, Jerantut, Temeloh, Bera, Rompin, Pekan dan Kuantan. Bagi mengurangkan pembaziran menerusi kehilangan air ataupun NRW, Non-Revenue Water pula, program penggantian paip-paip asbestos simen secara berpasar di semua daerah melalui program pemasangan paip-paip baru sepanjang lebih 250 km telah dirancang di seluruh negeri. Seterusnya, dalam menjamin sumber air mentah yang berterusan, kerajaan negeri telah melaksanakan projek-projek pembinaan off-river storage atau ORS atau projek tangkungan air pinggiran sungai di Lipis dan Pekan. Kerajaan negeri juga telah memohon kepada Kerajaan Persekutuan
untuk pembinaan 10 lagi ORS dan 16 empangan kecil. Bagi mengatasi masalah kekurangan air pula, Kerajaan Negeri sedang melaksanakan projek membina pre-sedimentation tank di 3 loji rawatan air di daerah Rauk. Pada masa hadapan, Kerajaan Negeri merancang untuk terus melaksanakan projek pre-sedimentation tank ini di kawasan lain mengikut keperluan. Bagi tahun 2023, Kerajaan Negeri akan memperuntukkan sebanyak 322 juta ringgit bagi pembayaran 14 projek perkhidmatan bekalan air. Hasil hubungan baik dengan Kerajaan Persekutuan. Kerajaan sekarang lah. Bukan kerajaan 22 bulan, bukan kerajaan 17 bulan. Kerajaan sekarang. Hasil hubungan baik dengan Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Negeri memperolehi peruntukan daripada pelbagai agensi. Antaranya projek bekalan air laut bandar seperti di Kampung Cegaprah, Kampung Dada Kering, Mela, Merapoh, Sungai Kemau di Lipis, Batu Balai di Jerantut, Pulau Tioman di Rompin dan daerah-daerah lain yang dikenal pasti. FEDA juga memperuntukkan bajet untuk tujuan penambahbaikan bekalan air di kawasan FEDA seperti Bukit Sagu, Kuantan, Jengka Utama Maran, Sungai Retang, Jerantut dan Jenak Utara Temerloh. Manakala ECERDC turut membantu menyiapkan projek penyaluran air bersih dari Kemaman ke Gebeng untuk memastikan penstabilan bekalan air di kawasan industri Gebeng sekaligus menarik pelabur asing ke negeri ini. Keseluruhan inisiatif dan projek-projek utama ini adalah antara langkah proaktif dan progresif Kerajaan Negeri untuk memastikan bekalan air bersih tidak lagi menjadi isu pada rakyat. Apa yang boleh saya tegaskan, ini hanyalah permulaan. Kita akan terus mencari inisiatif serta cara baru dari masa ke semasa untuk menambah baik kemudahan dan sistem yang ada. Inisiatif kedua, pembangunan luar bandar. Yang berhormat Datuk Seri Ketua, pembangunan luar bandar tidak pernah kita sifatkan sebagai sekadar sisipan atau secondary dengan izin. Sebaliknya, kita sedar bahawa kawasan luar bandar Pahang mempunyai peranan, potensi dan sumbangan tersendiri dalam membina kemajuan negeri ini. Dalam hal ini, salah satu strategi adalah menjalinkan hubungan baik dan mengadakan kerjasama erat dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Untuk rekod, pada tahun 2022, Kerajaan Negeri telah menerima 114 projek di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 411.2 juta ringgit. Kerajaan Negeri juga telah mengemukakan permohonan 56 projek jalan luar bandar kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar dengan anggaran peruntukan sebanyak 2.174 bilion ringgit. Selain itu, Kerajaan Negeri turut mengemukakan permohonan sebanyak 1.3 bilion ringgit merangkumi projek-projek jambatan luar bandar, program pemajaan kawasan dan bekalan air luar bandar. Sekiranya kesemua permohonan ini diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan, ia akan menjadi sebahagian agenda luar bandar Pahang pada tahun hadapan. Inisiatif ketiga, menaik taraf jalan. Yang berhormat Datuk Seri Ketua, jalan raya bukan saja menjadi mekanisme perhubungan utama, malah hadir sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi dan sosial negeri ini. Justru, sistem dan keadaan jalan raya yang baik serta selesa sangat penting. Untuk memastikan perkara ini, Kerajaan Negeri telah memohon peruntukan daripada Kerajaan Pusat bagi melaksanakan beberapa perancangan untuk menambah baik jaringan jalan raya di negeri ini. Antaranya, perancangan membina baru jaringan jalan raya dan lebur raya yang menghubungkan semua pintu masuk utama negeri lain yang bersempadan dengan kita. Permohonan peruntukan di bawah rancangan Malaysia ke-12 yang dibuat pada tahun ini adalah berjumlah 7.8 bilion ringgit yang merangkumi antara projeknya di bawah Maris, cadangan projek Benta Link dan one way loop di Kia Farm, Cameron Highland. Bagi kerja-kerja menaik taraf jalan raya pula, sebanyak 137 cadangan projek jalan telah dipohon kepada Kementerian Kerja Raya dengan anggaran peruntukan sebanyak 35.69 juta ringgit dan sebanyak 77 cadangan projek jalan telah dipohon kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar dengan anggaran peruntukan sebanyak 2.54 bilion ringgit. Inisiatif keempat, menaik taraf kemudahan pengairan dan saliran. Yang berhormat Datuk Seri Ketua, bagi kemudahan pengairan dan saliran,
Saya ingin memaklumkan bahawa Kerajaan Persekutuan memperuntukkan sebanyak 2 bilion ringgit untuk pelaksanaan 10 projek tempatan banjir di seluruh negeri ini secara berperingkat. Antaranya adalah rancangan tempatan banjir daerah Lipis, Bentong dan Tembeluh. Kerajaan negeri akan bekerjasama rapat dengan Kerajaan Persekutuan untuk memastikan projek-projek ini dilaksanakan tersusun pada tahun hadapan. Bagi tujuan menaik taraf kemudahan pengairian dan saliran, Kerajaan negeri akan menggunakan peruntukan pembangunan sebanyak 15.62 juta ringgit. Projek-projek ini merangkumi pelaksanaan projek tempatan banjir, pengurusan lembangan sungai dan projek pasca banjir. Jumlah peruntukan ini menyaksikan peningkatan sebanyak 50.94% berbanding peruntukan tahun 2022. Selain itu, Kerajaan negeri turut meluluskan peruntukan sebanyak 8.4 juta ringgit bagi pembangunan projek pemeliharaan koridor sungai dan menaik taraf sistem saliran. Berkenaan isu banjir kilat yang sering berlaku di taman-taman perumahan pula, projek pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur longkang dan kolam tanggungan akan dipergiat dan dengan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit. Akhir sekali, suka saya memaklumkan bahawa Kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 5.5 juta ringgit untuk pembangunan dan menaik taraf stesen-stesen pemantauan hujan dan paras air. Strategi belanjawan keempat, menjamin kesejahteraan rakyat. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, susulan pelbagai program turun padang dan sesi lawatan, Kerajaan negeri menyedari bahawa ramai rakyat kita yang sebenarnya masih terkesan dengan impak pandemik COVID-19. Memandangkan hasil Kerajaan negeri kini sudah mencecah 1 bilion ringgit, maka adalah wajar hasil tersebut dikembalikan dengan selayaknya demi manfaat rakyat di luar sana. Maka, strategi keempat yang memfokuskan kepada kesejahteraan rakyat ini akan dijayakan dengan 8 inisiatif utama yang sebahagian besarnya menyentuh aspek kebajikan dan keperluan rakyat. Inisiatif pertama, kemudahan perumahan. Salah satu sasaran Kerajaan negeri adalah memastikan rakyat dan penduduk yang menetap di negeri ini mampu memiliki rumah. Justru, pelbagai inisiatif bagi tahun 2023 akan dilaksanakan, merangkumi projek perumahan rakyat dengan penambahbaikan yang signifikan. Misalnya, pertama, pelaksanaan projek rumah Pahang atau RRP yang diberi percuma akan diteruskan khusus buat kelompok yang tidak mampu membeli rumah kerana pendapatan yang kecil atau tergolong dalam kategori miskin serta tidak layak membuat pinjaman. Jika pada tahun ini, kelulusan melibatkan 6 unit bagi setiap Dewan Negeri dan 1 unit setiap Parlimen seluruh Pahang. Namun pada tahun 2023, Kerajaan negeri akan menambahkan jumlah tersebut kepada 8 unit untuk setiap Dewan Negeri dan 1 unit di setiap Parlimen dengan melibatkan kos sebanyak 30.75 juta ringgit. Yang menariknya, Kerajaan negeri turut berbesar hati untuk meneruskan penyediaan barangan keperluan untuk rumah-rumah ini dengan peruntukan sebanyak RM2,000 bagi setiap rumah dengan nilai keseluruhan RM700,000. Kedua, pelaksanaan rumah rakyat satu Pahang ataupun Perkhidmatan Pahang yang dimulakan pada tahun 2012 akan kita teruskan pada tahun hadapan. Bagi tahun 2023, Kerajaan negeri merancang untuk membina sebanyak 1,000 unit rumah Perkhidmatan Pahang. Ketiga, pelaksanaan rumah makmur Pahang akan diteruskan pada tahun depan bagi memenuhi keperluan rakyat berpendapatan rendah. Pembinaan rumah makmur Pahang yang berharga RM80,000 seunit mensasarkan pemilikan rumah dari golongan yang mempunyai pendapatan isi rumah RM5,000 dan ke bawah serta masih tidak memiliki rumah. Pada tahun 2023, Kerajaan negeri mensasarkan sebanyak 483 unit bakal disiapkan yang menjadikan jumlah rumah makmur Pahang pada tahun depan ialah 7,904 unit. Meskipun menerima pelbagai tekanan, kesan dari kenaikan harga bahan binaan, namun demi kesejahteraan rakyat, Kerajaan negeri memutuskan untuk tidak menaikkan harga sekaligus mengekalkan harga jualan rumah makmur Pahang pada kadar RM80,000 seunit dan rumah prima pada harga RM150,000 seunit. Sebarang peningkatan harga rumah akan ditanggung oleh Kerajaan negeri. Ketetapan ini dibuat kerana kita mahu memastikan
rakyat Pahang terus berpeluang memiliki rumah mampu milik dengan harga terendah di negara ini. Keempat, pengenalan projek Rumah Mesra Pahang pada tahun 2023 yang diilhamkan daripada konsep Rumah Mesra Rakyat. Rumah Mesra Pahang menawarkan diskaun 20% daripada jumlah RM75,000 harga rumah. Projek ini melibatkan 500 unit rumah dengan jumlah kos keseluruhan RM7.5 juta. Kelima, pelaksanaan projek skim tanah warisan ataupun STW diteruskan pada tahun 2023 melibatkan peruntukan sebanyak RM15 juta. Projek ini yang dilaksanakan tahun ini di Kuala Medang Nipis menyediakan infrastruktur asas seperti akses jalan raya, penyediaan tapak dan ukur, bekalan air dan elektrik, serta fasiliti awam yang lain seperti tapak surau, kawasan lapang dan lain-lain. Peserta program ini hanya perlu membayar premium tanah pada kadar RM10,000 sahaja bagi satu lot tanah tapak untuk membina rumah idaman mereka yang berkeluasan 8,000 kaki persegi. Kerajaan negeri bersetuju agar skim tanah warisan ini diperluaskan ke daerah-daerah lain. Keenam, kerajaan negeri bersetuju mengambil alih usaha membaik pulih 10 tapak perumahan generasi baru FEDA yang terbengkalai daripada pihak FEDA. Pengambil alihan ini melibatkan usaha sama pemaju swasta dengan Lembaga Perumahan Tanah Pahang yang melibatkan sebanyak 1,850 unit rumah dengan harga RM125,000 seunit. Projek ini akan dijenamakan semula kepada Skim Rumah Pahang. Pemilihan pembeli yang layak akan diuruskan oleh LPHP melalui sistem e-perumahan. Keutamaan akan diberi kepada generasi kedua FEDA dan seterusnya mereka yang menetap dan bekerja di negeri Pahang dalam gugusan rancangan yang sama. Ketujuh, kerajaan negeri akan memperuntukkan sejumlah RM3.1 juta pada tahun 2023 bagi pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan untuk semua peruntukan awam kos rendah, termasuklah PAKR Sungai Pandang Kuantan, projek perumahan rakyat disewa, rumah pangsa Pak Mahat, Tanjung Rumpuk, Kuantan dan PAKR lain di seluruh negeri. Yang berhormat Datuk Seri Ketua, selain mengusahakan pemilikan rumah kepada mereka yang tidak berkemampuan, kerajaan negeri juga tidak sesekali melupakan mereka yang sudah memiliki rumah namun memerlukan bantuan baik pulih. Oleh itu, skim bantuan baik pulih rumah di bawah peruntukan pembangunan melalui Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Pahang akan diteruskan pada tahun 2023 dengan peruntukan sebanyak RM1 juta. Selain itu, kerajaan negeri juga memperuntukkan RM6.3 juta bagi kerja-kerja membaik pulih 10 unit rumah yang daif di setiap Dewan Negeri di seluruh negeri Pahang. Yang berhormat Datuk Seri Ketua, inisiatif kedua mengutamakan kebajikan warga mas dan OKU. Berhubung hal ehwal kebajikan warga mas dan OKU, sukacita saya umumkan bahawa pelaksanaan program khidmat bantu di rumah dengan peruntukan sebanyak RM1 juta akan dilaksanakan tahun depan. Program yang melibatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang dengan kerjasama Majlis Tindakan Sosial Negeri Pahang dan Gabungan Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan akan dijalankan dengan cara ziarah prihatin ke atas warga mas dan golongan OKU yang telah dikenal pasti. Dalam usaha memperbanyakkan akses dan kemudahan bersifat mesra OKU, program Anugerah Premis Mesra OKU Negeri Pahang akan dilaksanakan pada tahun depan dengan peruntukan sebanyak RM150,000. Menyedari tanggungjawab besar yang dipikul oleh penyelia dan petugas program pemulihan dalam komuniti ataupun PPDK, satu sumbangan one-off sebanyak RM250,000 akan diberikan kepada 300 orang penyelia petugas PDK. Sumbangan ini akan menelan belanja sebanyak RM75,000. Seterusnya, kita akan turut menganjurkan Karnival Sukan OKU PPDK Negeri Pahang bagi memberi peluang kepada golongan OKU menyertai sukan dan menyalahkan potensi mereka ke peringkat lebih tinggi melibatkan peruntukan sebanyak RM250,000. Oleh itu, kerajaan berhasrat mewujudkan geran pembangunan dan insentif khas OKU negeri yang akan melibatkan peruntukan sebanyak RM850,000. Manakala peruntukan permulaan sebanyak RM1 juta disediakan untuk mewujudkan program khusus bersama institusi pengajian tinggi negeri Pahang untuk golongan OKU berkemahiran. Di samping itu, bagi memenuhi keperluan OKU penglihatan yang beragama Islam untuk membaca kitab suci Al-Quran, peruntukan sebanyak RM1.2 juta disediakan untuk tujuan pembelian Al-Quran Braille.
Inisiatif ketiga, pemerkasaan wanita. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, wanita adalah tunjang kesejahteraan keluarga dan pembangunan negeri. Peranan dan sumbangan mereka cukup besar. Berpegang kepada pendirian ini, Kerajaan Negeri terus komited melaksanakan program khusus untuk wanita Pahang yang akan dilaksanakan melalui unit pembangunan wanita dan sosial Pahang. Program Anggun Niaga akan diteruskan pada tahun 2023 dengan peruntukan dinaikkan kepada RM750,000 untuk manfaat 700 ibu tunggal di seluruh negeri yang akan memperolehi modal perniagaan sebanyak RM1,000 seorang. Selain menawarkan bantuan kewangan, Kerajaan Negeri akan mewujudkan pusat pengembangan keusahawanan wanita Pahang di 4 daerah terpilih, iaitu Kuantan, Maran, Temeloh dan Lipis dengan peruntukan RM1 juta. Program Cakna Suri Tambahan dan saringan HPV DNA akan diteruskan pada tahun 2023 dengan perkhidmatan ujian mamogram percuma diberikan kepada 6,000 wanita dari dalam kelompok B40 dan M40. Program pembangunan keluarga akan diperkenalkan pada tahun 2023 melibatkan 2,000 ibu bapa dengan kos RM200,000 sebagai penyediaan sokongan bagi mengurus emosi secara efektif. Peruntukan yang disediakan bagi pelaksanaan dasar wanita dan Pelan Tindakan Wanita Negeri Pahang 2022 hingga 2026 adalah sebanyak RM5 juta bagi 5 tahun. Peruntukan bagi tahun 2023 adalah sebanyak RM1 juta. Semasa program Town Hall Bajet Anak Muda Pahang baru-baru ini, seorang remaja berusia 18 tahun dari Duit Maran, Raja Nur Adrina binti Raja Azmi, ada membangkitkan isu kemiskinan haid remaja wanita dari golongan B40. Isu kemiskinan haid remaja wanita dari golongan B40. Sehubungan itu, Kerajaan Negeri bersetuju memperuntukkan sebanyak RM500,000 bagi menangani isu ini yang akan diuruskan oleh Majlis Pembangunan Wanita Pahang. Dan yang terakhir, mewujudkan jawatan kaunselor atau pegawai psikologi dan pembantu tadbir di Pusat Wanita Pahang yang melibatkan kos sebanyak RM83,000. Semoga dengan menghargai dan mengangkat kedudukan serta sumbangan golongan wanita, maka negeri ini akan terus makmur dan maju. Inisiatif keempat, menjamin pembangunan orang asli. Yang berhormat Datuk Seri Yang-di-Pertua, pada bulan September yang lalu, sewaktu bersama-sama meraihkan sambutan Hari Orang Asli Sedunia di Kuala Lipis, ucapan saya ada menzahirkan keyakinan bahawa Kerajaan Negeri adalah yang paling ke depan dalam memberi pengiktirafan kepada masyarakat orang asli. Penubuhan Pahang Orang Asli Corporation atau ORACO misalnya merupakan sebuah anak syarikat Kerajaan Negeri yang pertama di Malaysia khusus untuk membantu menguruskan hak ehwal pembangunan sosio-ekonomi masyarakat orang asli. Pada tahun ini saja, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan RM12.32 juta bagi menaikkan taraf kehidupan orang asli dalam pelbagai aspek. Bagi tahun 2023, Kerajaan Negeri bersetuju untuk menyediakan sebanyak 100 unit rumah rakyat Pahang secara percuma khususnya kepada penduduk orang asli. Inisiatif ini menelan belanja sebanyak RM7.5 juta. Bukan itu saja, Kerajaan Negeri juga memperuntukkan sebanyak RM1.5 juta bagi membaik pulih rumah orang asli yang layak. Seterusnya sebanyak RM1 juta akan diperuntukkan bagi melaksanakan projek pembekalan air ke 33 kampung orang asli yang akan memberi manfaat pada kira-kira 3,300 penduduk. Tidak cukup dengan itu, Kerajaan Negeri akan memperuntukkan RM200,000 bagi melaksanakan program kebersihan di pusat-pusat pelancongan di kampung orang asli. Dan bagi menaik taraf dan memperindah kampung-kampung, sejumlah RM1.21 juta akan disalurkan bagi melaksanakan program keceriaan kampung yang melibatkan 10 kampung tradisi dan 1 kampung orang asli di 11 daerah seluruh Pahang. Selain itu, kemudahan persekitaran kampung orang asli dan yang berhimpunan dengannya akan turut dinaik taraf. Antaranya, menaik taraf hentian rehat dan rawat pos betau dengan mewujudkan sistem pengairan yang baik, infrastruktur yang lengkap serta kemudahan awal yang kondusif, melibatkan peruntukan berjumlah RM1.5 juta. Atas keprihatinan Kerajaan Negeri,
Insentif perkahwinan pertama akan diluaskan juga kepada golongan orang asli, di mana setiap pasangan pengantin baru akan menerima saga hati sebanyak RM300. Program peduli orang asli akan diperkenalkan pada tahun 2023 dengan peruntukan sebanyak RM200,000 sambil mensasarkan 50% daripada jumlah keseluruhan pelajar orang asli dibantu menyambung pengajian ke perangkat universiti. Sentuhan ini akan dijayakan melalui projek kampung angkat orang asli di beberapa kampung terpilih seperti Cemperoh di Jana Baik, Pos Betau Lipis, Kampung Satak Rauk dan Paya Sendayan Temerloh. Inisiatif kelima, meningkatkan tahap kesihatan rakyat. Yang berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua, bagi memastikan kesihatan rakyat diutamakan, Kerajaan Negeri akan melaksanakan inisiatif berikut. Pertama, meneruskan program gerak sihat Pahang dengan peruntukan sebanyak RM600,000. Kedua, memperluas program perfluoridaan bekalan air awam di loji rawatan air yang melibatkan kos sebanyak RM1 juta sebagai langkah menjamin bekalan air bersih. Ketiga, menyediakan kemudahan klinik bersalin di 4 lagi kawasan, iaitu Tioman, Selancar, Cendor dan Merapuh dengan kos RM8 juta. Keempat, memperkenalkan program bekatan anak Pahang melalui Jabatan Kesihatan Negeri untuk 3,500 anak lelaki golongan B40 yang berusia 12 tahun ke bawah dengan peruntukan RM1 juta. Inisiatif ketujuh, pembangunan institusi agama Islam. Yang berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua, dalam usaha memastikan institusi agama Islam sentiasa berupaya menjalankan fungsinya dengan berkesan, agenda pemekasan institusi ini akan dilakukan seiring peredaran masa dan teknologi. Perkara ini selari dengan nilai dan semangat Negeri Pahang yang mengangkat budaya hidup beragama. Dengan harapan syiar agama akan terus memimpin dan menyinari agenda pembangunan serta pemekasan kesejahteraan hidup. Berikut adalah antara inisiatif yang akan kita jayakan pada tahun 2023. Pertama, peruntukan sebanyak RM148.23 juta disediakan bagi memperkasakan institusi agama Islam. Peruntukan ini akan memanfaatkan Jabatan Agama Islam Pahang, Jabatan Kehakiman Syariah Pahang, Jabatan Pendakwaan Syariah Pahang dan Jabatan Mufti Negeri Pahang. Kedua, peruntukan sebanyak RM1.85 juta akan disediakan bagi tujuan pembangunan yang merangkumi pelbagai usaha perolehan aset, perbelanjaan modal insan, pembinaan dewan seberguna dan bangunan akademik, penyelenggaraan dan menaik taraf bangunan di bawah pentadbiran JAIB, termasuk pejabat agama Islam daerah dan asrama sekolah-sekolah di bawah pengurusan JAIB. Ketiga, pemekasan institusi pendidikan Islam akan turut dilakukan melalui penambahbaikan kemudahan peralatan mengajar dan ICT di 18 sekolah agama rakyat melibatkan peruntukan RM900,000. Keempat, membina baru asrama lelaki di Sekolah Menengah Agama Pulau Tawar Jerantuk dengan kos RM7 juta. Kelima, mengisytiharah 3 buah masjid untuk dijadikan masjid warisan di negeri ini, iaitu Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Fedah Sungai Koyan, Lipis, Masjid Abu Bakar Temerloh dan Masjid Negeri Lama Lipis. Kerajaan negeri juga akan menempatkan 4 orang pegawai masjid bagi 3 buah masjid berkenaan dengan melibatkan kos sebanyak RM385,000. Keenam, meluluskan pelantikan 14 orang pekerja sambilan harian di kalangan orang asli bagi membantu dalam program dakwah di kawasan orang asli di negeri ini. Ketujuh, meluluskan peruntukan belanja pembangunan bagi pembinaan baru kompleks Pejabat Agama Islam daerah Kuantan dengan anggaran kos pemudaan sebanyak RM200,000. Kelapan, meluluskan penyelenggaraan bangunan bagi Pejabat Agama Islam daerah Kuantan Barat berjumlah RM1 juta di Jaya Gading. Kesembilan, meluluskan usaha membaiki tangki air utama di Mahat Sultan Ahmad Shah Jengka dengan peruntukan sebanyak RM300,000. Inisiatif ke-8, Bantuan Prihatin Pahang. Yang berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua, sebagai sebuah kerajaan yang dipimpin dengan keprihatinan, tahun 2023 bakal menyaksikan agenda kebajikan rakyat Pahang menikmati satu ganaan yang besar. Saya mulakan dengan Bantuan Prihatin Pahang 2023 secara bersasar yang akan melibatkan RM42.4 juta. Berbanding tahun ini, peruntukan tahun hadapan
meningkat sebanyak 8 juta ringgit dan akan melibatkan selama 218,193 orang penerima. Antara penerima bantuan ini adalah kluster pertama, pelajar dan anak muda yang terdiri daripada pelajar tahun 1 akan menerima RM100 seorang, melibatkan 25,146 penerima dengan jumlah keseluruhan RM2,514,600. Kedua, pelajar SPN dan STPN akan menerima RM100 seorang, melibatkan 25,871 penerima dengan jumlah RM2,587,001. Ketiga, pelajar takfiz akan menerima RM100 seorang, melibatkan 8,000 penerima dengan jumlah RM800,000. Keempat, mahasiswa di IPTA, Politeknik dan Kolej Komuniti akan menerima RM300 seorang berbanding RM200 tahun ini, melibatkan 29,553 penerima dengan jumlah RM8,865,900. Kelima, sumbangan untuk mengambil lesen motor kepada anak muda berusia 18 hingga 21 tahun yang akan menerima RM200 seorang, melibatkan 3,600 penerima dengan jumlah RM720,000. Dan anak muda food rider yang akan menerima RM200, melibatkan 5,000 penerima dengan jumlah RM1 juta. Kluster kedua, golongan B40 yang terdiri daripada 5 golongan. Pertama, anak yatim di pusat jagaan yang berdaftar dengan JKN akan menerima RM200, melibatkan 700 penerima dengan jumlah RM140,000. Ibu tunggal miskin yang akan menerima RM200, melibatkan 7,000 penerima dengan jumlah RM1.4 juta. Ketiga, nelayan yang akan menerima RM200, melibatkan 4,500 penerima dengan jumlah RM900,000. Petani yang akan menerima RM200, melibatkan 5,000 penerima dengan jumlah RM1 juta. Dan yang akhirnya, pemandu teksi akan menerima RM200, melibatkan 928 penerima dengan jumlah RM185,600. Kluster ketiga, masyarakat umum yang terdiri daripada yang pertama, orang asli akan menerima bakul makanan, melibatkan 30,200 penerima dengan jumlah RM1.51 juta. Penjaja harian akan menerima RM200, melibatkan 10,816 penerima dengan jumlah RM2.163 juta. Pemandu bot pelancong dan maling gunung akan menerima RM200 dengan melibatkan 1,000 penerima dengan jumlah RM200,000. Yang keempat, OKU akan menerima RM50, melibatkan 36,548 pemegang kad OKU dengan jumlah RM1.82 juta. Kelima, rumah anak yatim yang berdaftar dengan JKN akan menerima RM10,000, melibatkan 14 buah pusat jagaan dengan jumlah RM140,000. Keenam, mak tafiz yang akan menerima RM2,000, melibatkan 183 pusat tafiz dengan jumlah RM366,000. Ketujuh, masjid dan surau yang mengadakan solat Jumaat akan menerima RM10,000, melibatkan 674 buah surau dan masjid dengan jumlah RM6.74 juta. Kelapan, jemaah haji Pahang akan menerima RM500 seorang, melibatkan 2,000 penerima dengan jumlah RM1 juta. Kesembilan, mu'alah akan menerima RM200, melibatkan 4,642 penerima dengan jumlah RM928,400. Dan ke-10, warga emas yang akan menerima subsidi RM3,000 untuk pembedahan katarak mata yang melibatkan 500 penerima dengan jumlah RM1.5 juta. Kluster keempat, pemberian apresiasi dan penghargaan kepada golongan dan entiti berikut. Pertama, veteran tentera dan polis yang masing-masing akan menerima RM200 seorang, melibatkan 9,000 penerima dengan jumlah RM1.8 juta. Persatuan Isteri Tentera ataupun Bakat dan Persatuan Isteri Polis Perkap Negeri akan menerima RM50,000 bagi setiap persatuan dengan jumlah RM100,000. Pesara Kerajaan Negeri akan menerima RM200, melibatkan 4,500 penerima dengan jumlah RM900,000. Pengurusi JPKK-OA, Tok Batin dan Timbalan Pengurusi JKKR masing-masing akan menerima RM500 seorang, manakala setiausaha akan menerima RM200 seorang yang melibatkan 2,186 penerima dengan jumlah keseluruhan
sebanyak 1.530 juta. Yang kelima, NGO bagi kategori aktivis alam sekitar dan penggiat media sosial akan menerima agihan daripada jumlah RM50,000. Keenam, PIBG sekolah-sekolah di Negeri Pahang akan menerima RM2,000 bagi setiap satu, melibatkan 700 penerima dengan jumlah RM1.48 juta. Ketujuh, Majlis Kebudayaan Negeri Pahang akan menerima RM600,000. Dan yang terakhir, Majlis Kebajikan Negeri Pahang akan menerima sebanyak RM600,000. Saya percaya kumpulan SASA saya sebutkan tadi bukan saja layak menerima sumbangan dan bantuan daripada kerajaan negeri, namun mereka adalah kelompok yang benar-benar terkesan dengan gelombang pasca pandemik serta kelembapan ekonomi yang sedang kita hadapi. Strategi belanjangan kelima, membina generasi masa depan yang gemilang. Yang berhormat Datuk Seri Ketua, sekalipun saya meletakkan agenda pembinaan generasi masa depan yang gemilang sebagai strategi terakhir, ia tidak sedikit pun mencerminkan bahawa strategi ini adalah kurang penting. Malah, sebab kepentingannya lah, maka saya menyeru Dewan Yang Mulia ini untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap strategi terakhir ini. Sesungguhnya, kegagalan kita menyediakan generasi muda hari ini untuk menjadi pewaris masa depan yang baik hanya akan merugikan semua pihak, dan kita tidak mahu melakukan kesilapan tersebut di bumi Pahang ini. Justru buat julung-julung kalinya, kerajaan negeri telah melaksanakan town hall bajet khusus yang melibatkan penyertaan pelbagai kelompok anak muda bagi mendapatkan pandangan serta maklum balas mereka. Dan seperti yang saya janjikan, pandangan dan maklum balas yang diutarakan semasa sesi town hall tersebut telah diperhalusi sebaik-baik, sehingga ada sebahagian daripadanya dijadikan intipati dalam belanjawan kali ini. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, inisiatif pertama, pendidikan anak Pahang. Biar apa pun bentuk rintangan serta cabaran masa hadapan, pendidikan adalah benteng, aset serta senjata terbaik kita. Bagi memperkukuhkan kualiti dan akses pendidikan di negeri ini, kerajaan negeri akan memperkenalkan beberapa skim bantuan baru di samping memperkasakan inisiatif sedia ada. Inisiatif ini yang sebahagiannya telah dilaksanakan melalui Yayasan Pahang akan ditambah baik pelaksanaannya pada tahun 2023. Antara inisiatif tersebut ialah yang pertama, menaikkan bantuan one-off kepada pelajar anak Pahang yang mendapat tawaran melanjutkan pelajaran di peringkat pengajian tinggi di IPTA yang diiktiraf. Melalui inisiatif ini, pelajar yang mengikuti pengajian di peringkat asasi atau matrikulasi, diploma dan ijazah, sarjana muda akan menerima RM1,000 berbanding RM500 sebelum ini. Peringkat sarjana sebanyak RM3,000 berbanding RM1,000 sebelum ini. Dan PhD sebanyak RM5,000 berbanding RM1,000 yang melibatkan kos berjumlah RM9 juta. Kedua, memperuntukkan sebanyak RM2 juta bagi pembangunan Pahang Islamic International School pada tahun 2023. Ketiga, memperuntukkan pinjaman pendidikan sebanyak RM13 juta pada pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi sama ada di dalam atau di luar negara. Keempat, meningkatkan bilangan anak orang asli ke institusi pengajian tinggi dengan sasaran sekurang-kurangnya 300 orang. Kelima, membuka 8 cawangan tadika tahfiz di Negeri Pahang yang baru dan perluaskan cawangan tadika tahfiz kepada 20 cawangan di seluruh negeri dengan peruntukan sebanyak RM1.7 juta. Keenam, membuka sekolah rendah tahfiz Negeri Pahang di setiap daerah dengan kapasiti 360 murid. Ketujuh, pembangunan baru kampus Mahat Tahfiz Profesional Cawangan Nipis dengan kapasiti 550 murid melibatkan peruntukan RM1 juta. Kelapan, membangunkan institusi latihan kemahiran baru Mahat Tahfiz Technical and Vocational Education and Training ataupun TVET di Penuh bagi melahirkan tenaga kerja mahir dengan kapasiti 100 pelajar yang melibatkan peruntukan RM1 juta. Sementara itu, kerajaan negeri akan turut memperuntukkan RM8 juta untuk belanja mengurus dan RM450,000 bagi menambah baik kemudahan fizikal di unit SAS selaku universiti milik penuh kerajaan negeri. Malah, kerajaan negeri juga sedang dalam rancangan
mencari jalan untuk terus membantu melonjak perkembangan universiti ini dalam segenap aspek akademik, pendidikan dan infrastruktur terbaik. Patut menjunjung setinggi-tinggi kasih ke sisi Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku atas komitmen, iltizam serta tekad menjadikan Universitas sebagai salah satu universiti terkemuka di dunia. Yang berhormat Datuk Seri Mentua, bila teringat Universitas ni, saya ingin mengambil kesempatan walaupun tak ada dalam teks saya, bagi pihak Kerajaan Negeri mengucapkan setinggi tahniah kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Raja Dr. Haji Adnan Yaakob kerana telah dianugerahkan PhD Jasa Kehormat pada hari semalam. Inisiatif kedua, pembangunan anak muda faham. Membangunkan anak muda bukanlah satu proses yang mudah. Ia memerlukan ketelitian serta kesediaan kerajaan untuk melabur secara besar-besaran. Semakin besar kita melabur dalam pembangunan anak muda, insya-Allah semakin baiklah sosok pewaris yang akan kita lahirkan. Justru kombinasi pembangunan sasiah, kemahiran dan gaya hidup anak muda faham akan dibentuk melalui rangkaian inisiatif berikut. Pertama, pelaksanaan program intervensi sosial, program Youth Career, program webinar Youth Digital, kursus Youth Agrotech dan kursus pengurusan organisasi yang secara keseluruhannya melibatkan peruntukan sebanyak RM375,000. Kedua, memperkasakan peranan sukarelawan faham melalui majlis tindakan sosial yang melibatkan penyertaan anak muda dari seluruh daerah di Pahang dengan menambah geran aktiviti kesukarelawan kepada RM500,000 setahun. Ketiga, menggunakan peruntukan berjumlah RM43 juta daripada Kerajaan Persekutuan untuk menaik taraf dan membina baru Komplek Belia dan Sukan Pahang, menaik taraf Komplek Rakan Muda Sukan Air Rompin, membina benteng pemecah ombak di Komplek Rakan Muda Sukan Air Rompin, menaik taraf Komplek Rakan Muda Maran serta menaik taraf Stadium Darul Makmur. Keempat, pelaksanaan pelbagai program dan kursus latihan untuk membangunkan anak muda dengan peruntukan RM1 juta. Kelima, peruntukan sebanyak RM3 juta untuk program teknokrat yang meliputi aspek seperti geran latihan, kursus kemahiran dan pembelajaran, Internet of Things dan coding, pembangunan aplikasi dan kemahiran digital serta sport cameraman. Keenam, peruntukan sebanyak RM50,000 untuk meneruskan program Faham Talent, iaitu program khas bagi membimbing dan melatih anak-anak muda negeri ini yang cemerlang dari segi akademik dan sasiah untuk berkhidmat dengan kerajaan negeri Pahang. Inisiatif ketiga, memperkasakan pembangunan sukan. Kerajaan negeri bersetuju memperuntukkan RM500,000 bagi membina dan menaik taraf kemudahan sukan, termasuklah mempertimbangkan cadangan pembinaan Lita Lumba, menaik taraf padang dan gelanggang sukan daerah di seluruh Pahang. Kerajaan negeri juga bersetuju untuk menyalurkan RM500,000 bagi tujuan melaksanakan program penggalakan dan pembudayaan sukan serta program CJ dan tauliah industri sukan, termasuk industri e-sport. Selain itu, kita juga akan memperhebatkan program Hari Sukan Negeri dengan harapan ia akan menarik minat orang awam untuk membudayakan gaya hidup sihat. Sebanyak RM210,000 akan diperuntukkan bagi tujuan ini. Kerajaan negeri akan turut memperuntukkan sebanyak RM150,000 bagi penganjuran Majlis Anugerah Persatuan dan Badan Sukan yang bertujuan memberi pengiktirafan kepada persatuan sukan yang cemerlang. Sementara itu, sebanyak RM500,000 akan disalurkan bagi penganjuran sukan antara Jabatan Peringkat Negeri Pahang 2023 bagi memupuk minat bersukan serta merapatkan ukhuwah antara penjawat awam di negeri ini. Ringkasnya, jumlah keseluruhan yang akan diperuntukkan bagi memastikan pembangunan sukan di negeri ini terus maju dan berkembang pesat adalah sebanyak RM1.96 juta. Inisiatif keempat, projek keusahawanan anak muda. Kita mahu lebih ramai anak muda Pahang menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Justru, rebutlah segala peluang yang dibuka oleh kerajaan negeri pada tahun 2023 dalam usaha menyemarakkan semangat keusahawanan di negeri ini. Usaha ini termasuklah: yang pertama, penubuhan pusat teknologi jangka hayat Lestari Makanan dan Minuman yang menawarkan perkhidmatan teknologi retot makanan dan minuman. Usaha yang turut melibatkan pelaksanaan kursus dan latihan ini
diyakini mampu memberikan peluang perniagaan yang lebih luas kepada para usahawan, khususnya anak muda, dalam memanjangkan tempoh jangka hayat produk makanan mereka sehingga 2 tahun tanpa menggunakan sebarang pengawet. Anggaran peruntukan bagi pelaksanaan inisiatif ini adalah berjumlah RM500,000. Kedua, menerusi pelaksanaan Karnival Hari Usahawan Negeri Pahang yang memberi impak besar kepada para usahawan, anggaran kos bagi pengajaran program ini adalah RM250,000. Ketiga, memperhebatkan dan meneruskan penyertaan kerajaan negeri ke program pameran perdagangan antarabangsa yang melibatkan keusahawanan bagi memastikan permintaan produk usahawan Pahang sentiasa mendapat sambutan di pasaran global. Ini termasuklah Malaysia International Halal Showcase ataupun MIHAS dan Halal Festival ataupun HALFest yang melibatkan peruntukan berjumlah RM1 juta. Keempat, melaksanakan kajian berkaitan pembangunan identiti projek premium perusahaan kecil dan sederhana bagi mengenal pasti produk-produk premium yang berpotensi untuk ditengahkan. Anggaran kos kajian ialah RM300,000. Kelima, melaksanakan program pengupayaan pemasaran digital melalui pelantikan Pahang Corporate Management Services, Pahanggo dan Malaysia Network Information Center bagi memberi manfaat 300 usahawan Pahang, termasuk dari golongan yang muda. Inisiatif ini menawarkan tunjuk ajar dan bimbingan secara berterusan selama 3 bulan bagi memastikan usahawan muda memahami seluk-beluk perniagaan asas talian. Peruntukan bagi pelaksanaan inisiatif ini adalah berjumlah RM300,000. Keenam, peruntukan sebanyak RM2.01 juta bagi program penggalakan produk agropreneur. Ini termasuklah pertama, produk agro pelancongan baru di Negeri Pahang seperti tanaman vanila dengan peruntukan RM800,000. Kedua, geran pemula agro makanan agropreneur muda pemasar produk hiliran cendawan sebanyak RM210,000. Dan terakhir, latihan profesional butcher dengan jumlah peruntukan sebanyak RM1 juta. Inisiatif kelima, program Kebanggaan Pahang atau Pahang Pride. Program Kebanggaan Pahang ini adalah satu inisiatif khas yang diperkenalkan pada tahun ini untuk menghargai anak kebanggaan Pahang. Terdapat beberapa komponen utama dalam program ini. Pertama, Pahang Pride Cake. Kerajaan negeri akan menaikkan peruntukan bagi meraihkan setiap kelahiran di negeri ini daripada RM200 kepada RM300 setiap kelahiran. Ini bermakna setiap kelahiran di negeri ini pada tahun 2023 akan menerima pakej barangan bayi bernilai RM50, simpanan tunai RM100 dan gold bar anak kebanggaan Pahang bernilai RM150 sebanyak RM7.5 juta akan diperuntukkan bagi inisiatif. Kedua, Pahang Pride Student. Pada tahun 2022, kad diskaun 20% Pahang Pride Student ini akan diberikan kepada setiap pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah bagi kategori B40 dan M40. Memandangkan terdapat permintaan untuk memperluaskan lagi kategori penerima kad diskaun ini, kerajaan negeri bersetuju agar kad ini turut diberikan kepada pelajar tingkatan 6 dan pelajar institusi pengajian tinggi khas untuk anak Pahang dan pelajar yang sedang belajar di Jepang. Sebagai tambahan, kerajaan negeri akan memperuntukkan RM7.6 juta bagi menyediakan set bantuan awal sekolahan bernilai RM120 setiap satu bagi manfaat 63,376 pelajar kategori miskin dan miskin segar di sekolah rendah dan menengah seluruh Pahang. Ketiga, Pahang Pride Athlete. Insentif secara one-off kepada 1,000 orang atlet yang telah berjuang mengharumkan nama negeri dan negara dengan peruntukan sebanyak RM300,000. Keempat, Pahang Pride Orang Asli. Pelajar orang asli yang menerima tawaran universiti awam maupun institusi pengajian tinggi swasta yang diiktiraf akan diberikan sebuah komputer riba. Penghargaan ini menelan belanja sebanyak RM750,000. Kelima, Pahang Pride Kasih. Kita akan menambah bilangan penerima kad kesihatan warga emas sebanyak 200 orang di setiap Dewan Negeri. Ini menjadikan jumlah penerima meningkat daripada 22,200 orang pada tahun 2022 kepada 30,600 penerima pada tahun 2023. Termasuklah pesara kemas, jasa dan serantar, bekas ketua kampung, serta 15,067 OKU penerima bantuan JKM. Pertambahan ini melibatkan peruntukan sebanyak 20 juta. Keenam, Pahang Pride Achiever. Kerajaan negeri bersetuju untuk memberi saga hati kepada anak Pahang yang telah mencatat pencapaian luar biasa di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, pada tahun ini beberapa kejayaan anak Pahang turut diraihkan kerajaan negeri.
Termasuklah pegawai kadet Janusha anak perempuan Balakrishna Mutiah, iaitu pegawai wanita pertama negara yang berjaya menamatkan pengajian dan latihan ketenteraan di United States Naval Academy dan Sekolah Kebangsaan Kempalan Kuantan yang tercalon sebagai finalis anugerah sekolah terbaik dunia kategori Nyawati. Yang berhormat Datuk Seri Yang Dipertua, demikianlah perancangan pembangunan dan perbelanjaan kerajaan negeri untuk tahun 2023. Secara keseluruhannya, nilai peruntukan yang akan kita belanjakan adalah sebanyak 1.071 bilion ringgit, yang merupakan nilai terbesar dengan peruntukan tertinggi dalam sejarah negeri Pahang. Hakikatnya, peningkatan peruntukan belanjaan Pahang dari tahun ke tahun ini hanya dapat kita kecapi hasil pentadbiran sebuah kerajaan yang stabil. Dengan adanya kestabilan, pelbagai dasar dan inovasi baru dapat kita perkenalkan. Dengan adanya kestabilan, agenda pembangunan negeri dan rakyat dapat diterjemahkan. Dan dengan adanya kestabilan jugalah sesuatu dasar, program dan rancangan jangka panjang akan berkelangsungan. Begitulah kami dalam barisan kerajaan negeri, berkata sama sekata, berdiri sama sebaris, dan bergerak sama sederak dalam satu pasukan. Jadi tidak keterlaluan untuk saya tegaskan bahawa belanjawan ini adalah bingkisan akhir yang terhasil daripada segenap muafakat, kerja keras dan pemikiran progresif serta keterbukaan yang dipamerkan oleh kerajaan negeri. Saya mengambil kesempatan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus mengambil ikhtiar dalam memberikan yang terbaik pada negeri Pahang. Kaki tangan kerajaan negeri, wakil sektor swasta, gerakan belia dan orang muda, para profesional, ahli agama, penggiat seni dan aktivis alam sekitar, pengamal media, pakar ekonomi dan warga pendidik, golongan wanita dan pelajar, mereka yang dibandar di desa serta seluruh rakyat Pahang. Dan kemuncaknya, Yang Berhormat Datuk Seri Ketua, sudah pastilah persembahan ucapan setinggi junjung kasih di sisi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang dan juga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertua Agong Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pengurusi Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandar binti Almarhum Al-Mutawakil Amallah Sultan Iskandar Al-Hash, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tunku Mahkota Tunku Hasanah Ibrahim Alan Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, kerana telah memberi kepercayaan kepada Patih untuk menggalas tugas mengurus tabir negeri Pahang Darul Makmur ini. Ampun tuanku. Data bujang Gunung Tahan, hutan lipo Taman Negara, bajet Pahang penuh imbuhan, negeri stabil rakyat sejahtera. Hutan lipo Taman Negara, tempat merimbun pohon meranti, negeri stabil rakyat sejahtera, tiada janji lihat bukti. Yang Berhormat Datuk Seri Ketua, saya menyeru, marilah kita bersama-sama menanamkan tekad untuk memberikan yang terbaik bagi menjayakan segala agenda dan perancangan ini. Kerana saya yakin apabila segala kesungguhan ini membenihkan hasil yang baik kelak, yang untungnya ialah rakyat, yang makmurnya negeri Pahang. Dan marilah kita memanjatkan doa dan pengharapan agar segala usaha, komitmen serta pelan-pelan yang dizahirkan dalam belanjawan ini akhirnya menjadi suatu ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang Berhormat Datuk Seri Yang Dipertua, dengan kata-kata itu saya mohon mencadangkan belanjawan negeri Pahang bagi tahun 2023 dan saya mohon sokongan semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.